Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah في هذا اليوم نحن سندرس موضوعا جديد يعني الإيمان بالبرزخ. الإيمان بالبرزخ هو الموضوع الثالث من باب التوحيد. Okay. Hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu iman dengan alam barzah. Maksudnya kita percaya dengan alam barzah, wujudnya alam barzah, di mana ia merupakan tajuk ketiga kita dalam bab tauhid. Yang pertama hari itu kita belajar al-iman bis-sam'iyat, kemudian al-iman bil malaikah. Jadi hari ini kita belajar al-iman bil barzah. Baik. Izan Maza sanatahaddas fi hadzal yaum. Apa yang kita akan cakap tentang hari ini? Yang pertama, ta'riful barzah, ba'din ad-dalil 'ala al-barzah, summa ahwalul barzah wa ma yata'allaqu bihi. Iaitu ta'rif barzah. Kita kena tahu ta'rif barzah tu apa dulu. Kemudian dalil 'ala al-barzah, maksudnya apakah dalil daripada Al-Quran dengan Sunnah yang membuktikan kewujudan barzah tu. Dan juga yang ketiga, ahwalul barzah wa ma yata'allaqu bihi, iaitu suasana alam barzah dan apa yang berkaitan dengannya. Itu tiga perkara penting yang kita akan belajar dan bahaskan dalam topik ini. Okey, awalan nanzur ta'riful barzah. Pertama kita tengok ta'riful barzah. Saya baca ta'rif ni sebanyak 2 kali supaya lebih jelas. Al-barzah huwa al-alam allazi yatawassat baina ad-dunya wa 'alimil akhirah. Iaitu barzah adalah alam yang terletak yatawassat, yang terletak tengah-tengah, baina ad-dunya wa 'alimil akhirah, antara dunia dengan alam akhirat. Kalau kita tahu maksudnya kita meninggal, sebelum kita dibangkitkan dekat hari akhirat nanti, kita akan berada dalam satu alam dan alam itu adalah alam barzah. Okey, kita tengok pada yang bahagian biru pula. Ay anna ruh ba'da infisaliha 'anil jismi wa qabla 'audatiha ilaihi yaumul qiyamah fa innaha sawfa tabqa fi 'alam yatawassat 'alamain. Okey. Ay anna ruh ba'da infisaliha, maksudnya sesungguhnya ruh ba'da infisaliha, selepas tercerainya dia, anil jismi, daripada badan. Maksudnya selepasnya roh terkeluar daripadanya, itu selepas matinya seseorang. Wa qabla audatiha ilaihi yaumal qiyamah, dan sebelumnya dia tiba kepadanya hari kiamat. Okey, maksudnya dia dah meninggal tapi dekat dunia ni belum lagi hari kiamat. Fa innaha sawfa tabqa fi alam yatawassat alamain. Jadi dia akan kekal dekat satu alam di antara dua alam, iaitu alam barzah. Okey, senang ceritalah. Contohnya nenek dengan atuk kita dah meninggal dunia. Dia berada dekat dalam kubur. Tetapi sekarang dekat dunia ni belum lagi hari kiamat. Belum lagi yaumul qiyamah. Jadi di manakah atuk dengan nenek kita yang dah meninggal tu duduk? Itu dikategorikan sebagai alam barzah. Alam di antara dunia dan juga akhirat. Itu maksud barzah. Baik, al-an nanzur ila dalil. Sekarang kita pergi kepada dalil alam barzah. Macam biasa kalau kita belajar dalil, biasanya ada daripada kitab dan juga ada daripada sunnah. Okey, daripada kitab ni dalam buku dia kata daripada surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, di mana ayat tu bermaksud, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.
sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ni ditujukan kepada orang kafir ataupun orang yang ingkar dengan perintah Allah. Maksudnya apabila kematian datang kat diorang kata, ya Allah kembalikan aku kat dunia. Dia nak balik pada dunia balik. Sebab apa? Sebab agar dia dapat buat amal soleh yang telah dia tinggalkan. Ya, tapi sebenarnya sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya. Dia cuma cakap je sebab dia takut nak mati. Jadi dia kata, ya Allah aku nak balik kat dunia, aku nak buat baik balik. Aku menyesal dengan apa perkara jahat yang aku buat. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya sekiranya maut dah menjelma, dah menimpa kita dapat nak patah balik dah. Kita dah masuk ke dalam alam barzah dan kita tak boleh hidup di dunia. Kita kena tunggu sebab ada dinding. Seolah-olah ada dinding di hadapan mereka sampai hari mereka dibangkitkan. Sampailah dibangkitkan dekat pada mahsyar nanti. Okay, itu adalah dalil daripada kitab ataupun Al-Quran. Seterusnya kita pergi kepada dalil daripada sunnah. Okey, dalil daripada sunnah ni berbunyi, inna ahadakum izama ta'urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli jannah famin ahli jannah wa in kana min ahli nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asaka Allah yaumal qiyamah. Okey, maksudnya apa? Setiap seorang daripada kamu manakala telah mati akan diperlihatkan kepadanya kedudukan tempatnya setiap pagi dan petang. Maksudnya apa? Hadis ni dicakap kepada dia nak maksudkan dalam kubur. Maksudnya setiap orang daripada kamu yang telah mati, maksudnya kita berada dalam kubur, akan diperlihatkan keadaan kepada orang yang mati tu, kedudukan tempat dia setiap pagi dan petang. Contoh orang yang dah meninggal dalam kubur tu, Allah akan tayangkan. Dia dah tahu dah dia masuk syurga ataupun neraka. Okey. Terusnya, jika dia daripada ahli syurga, maka akan diperlihatkan seperti ahli syurga. Dan jika dia ahli neraka, maka daripada ahli neraka. Maksudnya kita dah tahu dah, dengan amal ibadah yang kita buat dekat dunia tu, kita akan masuk syurga ataupun neraka. Okey, seterusnya dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga dibangkitkan semula pada hari kiamat. Maksudnya sebelum kita sampai ke hari kiamat, kita akan pergi kepada alam barzah dulu, iaitu alam di antara dunia dan akhirat. Ataupun kalau jasad tu dia berada kat dalam kubur lah. Jasad berada dalam kubur, tapi roh berada di alam barzah. Dan ketika mana berada di dalam kubur tu, kita telah dilihatkan setiap pagi dan petang sama ada kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Okey, itu dalil daripada sunnah. Okey, habis dah tadi. Lepas tu dalil sekarang ni kita pergi kepada ahwalul barzah wa ma yata'allaqu bihi. Maksudnya suasana di alam barzah dan apa yang berkaitan dengan dia. Okey, suasana alam barzah tu macam mana? Okey, kalau dalam teks Tanqasim ila qismain, dia terbahagi kepada dua, as-su'al fil kubri dengan na'imul kubri wa azabihi. Maksudnya keadaan alam barzah tu, yang pertama dia akan tanya soalan daripada kubur. Okey, yang kedua na'imul kubri wa azabihi, iaitu nikmat kubur dan azabnya. Okey, pertama kita pergi ke nazhab ilal awal as-su'al fil kubri. Soalan daripada kubur, iaitu apa? Wa su'al malakain. Soalan adalah soal daripada dua malaikat. Sebelum ni kita belajar al-iman bil malaikah, iaitu yang akan menyoal kita munkar dan nakir. Jadi masa dalam kubur juga
soal ni datang daripada dua malaikat tentang amal ibadah kita dekat dunia, iaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Apa yang disoalkan? Seterusnya, an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, tentang Tuhannya, tentang agamanya dan tentang nabinya. Itu adalah inilah suasana yang pertama, kita akan disoal di dalam kubur. Hadis dia berbunyi dalam pink tu, kotak pink tu, iaitu maksudnya hadis ni diceritakan tentang surah Ibrahim ayat ke-27. Kalau ayat yang lengkap tu, ayat yang baris yang ketiga tu, yusabbitullahu allazina amanu bilqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maksudnya Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Okey. Kalau yang ayat pertama, baris pertama tu dia kata Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh. Okey, kemudian diturunkan kepadanya azab kubur. Apa yang disoal? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Fayaqulu rabbillah wa nabiyyi Muhammad. Maka dia jawab, Tuhanku Allah dan Nabi aku Muhammad. Jadi kemudian dia berkata, Allah telah tetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimat yang tetap teguh dekat dunia ataupun akhirat. Maksudnya kalau orang itu beriman, dekat dunia dia akan mampu cakap macam tu, Tuhan aku Allah, Nabi aku Muhammad. Dekat akhirat pun dia mampu mengeluarkan perkataan begitu, Tuhan aku Allah, Nabi aku Muhammad. Begitulah maksudnya ayat surah Ibrahim ayat ke-27 ni, dia mengatakan betapa tetapnya pendirian bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tak beriman, mungkin dia goyah. Dekat dunia dia boleh kata, dia boleh sebut Tuhan aku Allah, Nabi aku Muhammad. Tapi dekat akhirat dia tak dapat nak lafazkan benda tu. Jadi dia bukan di kategori orang-orang yang beriman. Okey, ini adalah dalil tentang soalan daripada kubur. Maksudnya dia akan tanya siapa Tuhan kau, siapa Nabi kau, dan ayat yang kita keluarkan tu adalah bergantung kepada adakah kita beriman ataupun tidak. Kalau kita beriman, kita mampu untuk mengeluarkan kata-kata yang macam tu. Tapi kalau kita tidak beriman, mungkin kita tak mampu untuk mengeluarkan kata-kata macam tu. Kita mampu nak kata Tuhan aku Allah, Nabi aku Muhammad, sebab apa yang akan terhisap adalah berdasarkan amal ibadah kita. Okay, seterusnya. Tadi soal fil kubri, iaitu soalan daripada kubur. Sekarang kita pergi kepada na'imul kubri wa azabihi, nikmat kubur dan azabnya. Macam mana dengan nikmat kubur dengan azabnya? Okey, tengok pada awan hijau tu sahabat. Hasbah hayatil insan fid dunya. Dia berdasarkan kepada kehidupan manusia tu dekat dunia. Maksudnya berdasarkan kehidupan manusia tu, berdasarkan amal ibadah manusia tu. Okey, jadi kat situ dia bagi pada dua, al-mu'min dengan al-kafir. Al-mu'min apa? Yuna'im fil barzah wa ruhihi fil jannah. Dia kata dia menikmati alam barzah tu dan rohnya dekat syurga. Tapi kafir tu, orang kafir pula macam mana? Ruhihi tu'radu 'alan nar wa yanalu nasibun minal azab, iaitu rohnya dibentangkan tentang neraka. Dia ditunjukkan yang dia bakal akan jadi ahli neraka, dan dia telah merasai wa yanalu nasibun minal azab, dan dia telah merasai beberapa sebahagian daripada azab-azab kubur. Okey, itu adalah bahagian terbagi pada mukmin dengan kafir bagi nikmat kubur. Kalau kita orang yang beriman, kita akan didedahkan dengan nikmat-nikmat syurga. Tetapi bagaimana untuk orang kafir? Dia akan merasai sebahagian daripada azab-azab neraka. Baik, al-an kita pergi kepada dalil dia. Dalil dia
untuk orang mukmin. Ayat surah Al-Imran ayat 169 sampai 170. Maksudnya berbunyi, dan jangan sesekali engkau menyangka orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Maksudnya apa? Mati syahid lah. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Dan mereka bersukacita dengan kurniaan Allah, balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Maksudnya, orang-orang yang mati, orang-orang yang terbunuh, yang gugur pada jalan Allah tu, dia dah ditanamkan dalam kubur. Tapi, kita jangan anggap dia tu mati. Ayat Quran kata, jangan anggap mereka dah mati, bahkan mereka hidup secara istimewa di sisi Tuhan. Maksudnya dia telah dibentangkan dengan nikmat-nikmat syurga. Allah telah kurniakan balasan mati syahid kepada mereka yang berjuang di jalan Allah. Okey. Itu untuk orang mukmin. Sekarang kita pergi kepada orang kafir. Orang kafir pula, ayat daripada surah Ghafir ayat 46, mereka didedahkan dengan bahang api neraka pada waktu pagi dan petang, masa mereka berada di alam barzah. Dan pada hari berlakunya kiamat, Allah perintahkan, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab siksa api neraka. Macam tadi saya kata dalil ikut sunnah, dalil melalui sunnah, dia kata manusia setelah meninggal dia akan didedahkan setiap pagi dan petang. Bagaimana penghujung mereka, sama ada syurga ataupun neraka. Jadi bagi orang kafir, mereka akan didedahkan dengan bahang api neraka. Itulah azab dia. Dia dah rasa azab dekat dalam kubur lagi. Kalau nak ikutkan alam barzah ni, jasad ni berada dekat kubur, rohnya berada di alam barzah. Okey, sebab dah meninggal kan, dah mati. Jadi mereka dah didedahkan dengan bahang api neraka siang, pagi dan petang. Jadi bila hari kiamat berlaku pula, Allah perintahkan apa? Masukkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Termasuklah orang-orang kafir ni, pengikut-pengikut Fir'aun, ke dalam azab siksa api neraka yang seberat-beratnya. Itu maksudnya. Itu adalah dalil untuk nikmat kubur dan azab bagi orang kafir. Okey, jadi habis, kita dah belajar ta'rif, kita dah belajar dalil, dan kita juga dah belajar ahwalul barzah, suasana barzah. Sekarang kita pergi pada latihan pula, tadribat. Okey, Hamzah, alif. Maksudnya, ma makna barzah. Apa maksud barzah? Jadi jawapannya di dekat bahagian ta'rif. Okey. Ba, mad dalil naqli alal barzah. Apakah dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah tentang barzah? Ini boleh pilih satu. Sama ada nak tulis daripada Al-Quran ataupun daripada As-Sunnah. Jim, dia kata, bayin ahwalul barzah wa ma yata'allaku bihi. Terangkan suasana alam barzah dan apa yang berkaitan dengannya. Tadi kita dah kata dah suasana alam barzah. Dia menceritakan tentang soal fil kubri dengan na'imul kubri wa azabihi. Kemudian tulislah poin-poin kecil. Kemudian dal pula, hata misalan anis soal fil kubur. Sebutkan misal tentang soal dalam kubur. Dekat dalil tadi dah terang-terang dia tulis, dia tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu dah boleh jadi contoh soalan yang akan ditanya di dalam kubur. Okey, dan yang terakhir, nakish an ahwal liman taraka solah fil barzah. Okey, bincangkan tentang keadaan siapa yang meninggalkan solat dalam barzah. Okey, jadi kita boleh kategorikan taraka solah tu orang yang mukmin ataupun orang yang kafir. Jadi kita boleh tulis sikit perbincangan ataupun pendapat untuk orang yang tinggalkan solat di alam barzah. Adakah dia akan merasai azab kubur ataupun dia merasai nikmat
syurga. Okey, dan yang terakhir. Okey, dan yang soalan yang bahagian bawah, muka surat 13. Okey, dia suruh masukkan dalam kotak pink tu. Yang pertama, as-su'al fil kubri, soalan dalam kubur. Yang kedua, hikmah soalul kubri. Hikmah dia apa? Okey. Yang ketiga, na'imul kubri, nikmat kubur. Yang keempat, ta'riful barzah, ta'rif barzah, alam barzah. Dan yang kelima, ad-dalil naqli 'alal barzah, dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah tentang barzah. Okey, masuk dalam kotak pink, tengok jawapan sebelah kiri dia. Lepas tu siap. Okey. Okey, saya bagi contoh yang pertama. Al-mu'min yuna'im fil barzah. Orang beriman menikmati alam barzah. Menikmati alam barzah. Jadi, mana bahagian dia? Soal kubur ke, hikmah soal kubur ke, ataupun nikmat kubur ke, ta'rif barzah ke, dan ataupun yang terakhir dalil tentang barzah. Jadi, mestilah jawapannya nikmat kubur. Sebab orang mukmin dia merasai nikmat alam barzah tu. Okey. Kelas fasluna fi hadzal yaum. Jadi, Ustazah nak kamu irsal at-tadribat qabla sa'ah al-11 lil hudur. Maksudnya hantar latihan yang tadi tu, satu muka surat kalau dalam buku teks, muka surat 13 kepada Ustazah sebelum jam 11 pagi untuk kehadiran. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Syukran jazilan, insyaAllah. Nantakil fil usbu' al-qadim.